Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita telah tiba pada muka surat yang ke-289 daripada bacaan kitab hadis Sunan At-Tirmizi ataupun Jami' At-Tirmizi, hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi berkenaan tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada bab yang ke-6. Maka pada bab ini dibawakan tajuk berkenaan tentang witir dengan 5 rakaat. Babu ma jaa fil witri bi khamsin. Bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang witir 5 rakaat. Maka riwayat yang 468, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdullah bin Numair qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili, adalah solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat, kebiasaannya adalah 13 rakaat. 13 rakaat. Dan dalam hadis ini Sayyidina Aisyah menerangkan daripada 13 rakaat tersebut bukan semua witir. Dan ini juga menjadi dalil bahawa kalaulah seseorang itu nak solat selain daripada witir, sama ada qiyamul lail ataupun hajat ataupun taubat ataupun tasbih ataupun istikharah ataupun apa-apa pun solat malam yang lain, maka pada waktu itu tidak menjadi sebarang masalah. Sebab kata Aisyah, daripada 13 rakaat yang Nabi SAW solat, yutiru min zalika bi khamsin, hanya 5 rakaat witir. Lagi 8 rakaat bukanlah witir. Tolong buka nombor 1 kipas saya ni. Bising sangat suara dia. Maka daripada 13 rakaat, hanya 5 rakaat adalah witir. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Kata Aisyah, Nabi SAW tidak duduk pada 1 rakaat pun kecuali hanya pada hujung. Maka Nabi SAW solat pada waktu itu ke-5 rakaat witir tadi dengan 1 salam. Fa idza adzana al-muadzin, ketika mana muazzin telah melaungkan azan, qama, maka baginda bangun, fa shalla rak'ataini khafifatain, lalu Nabi telah menunaikan 2 rakaat ringkas daripada solat sunat qabliyah subuh. Maka di situ boleh letak dalam kurungan qabliyah subuh. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Seterusnya, muka surat yang ke-291. Kata Imam Tirmizi, wa qad ra'a, dan telah berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka bahawa boleh menunaikan witir 5 rakaat. Wa qalu, dan mereka berkata, la yajlisu, tidak perlu untuk duduk pada ke-5 rakaat tadi, illa fi akhirihinna, kecuali pada hujung dia. Dan dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Sebab itu ada istilahnya untuk duduk pada setiap 2 rakaat ataupun untuk duduk pada hanya rakaat terakhir sahaja dengan 1 salam. Bab yang ke-7 daripada solat witir berkenaan tentang witir sebanyak 3 rakaat. Babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fil witri bi thalath, bahawa witir tersebut adalah 3 rakaat. Maka apakah riwayat yang menyebut tentang witir 3 rakaat? Riwayat 469. Kata Imam Tirmizi, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash an Abi Ishaq an al-Harith an Ali radhiyallahu anhu.
daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutiru, telah menunaikan witir, bisalasin, dengan 3 rakaat. Yaqra'u, baginda telah membaca, fihinna, pada ketiga-tiga rakaat tadi, bitis'i suwar, dengan 9 surah. 3 rakaat witir, 9 surah. 1 rakaat 3 surah. Yaqra'u fi kulli raka'ah, Nabi telah membaca pada setiap rakaat bisalasi suwar, dengan 3 surah, akhiruhunna, surah yang terakhir daripada 9 surah tersebut adalah Qul huwallahu ahad. Maka apakah surah yang Nabi baca? Lihat kepada qawata. Maka dalam Musnad Ahmad ada penerangan apakah surah yang Nabi baca sebanyak 9 surah ketika mana dalam solat witir tersebut. Maka dalam Musnad Ahmad ada disebutkan bahawa pada rakaat yang pertama Nabi membaca surah At-Takatsur, yang kedua surah Al-Qadar, dan yang ketiga surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Maka ini rakaat yang pertama, Al-Qadar, Az-Zalzalah, dan juga Al-Kautsar. Kemudian pada rakaat yang kedua Nabi baca 3 juga surah, iaitu surah Al-Asr, surah An-Nasr, dan juga surah Al-Kautsar. Maka 3 surah pada rakaat yang kedua. Jumpa ke tak? Tandakan. Dan pada rakaat yang ketiga Nabi SAW membaca 3 surah juga, Al-Kafirun, Tabbat Yada Abi Lahabin Watab, dan Qul Huwallahu Ahad. Maka ini adalah 9 surah yang Nabi baca dalam 3 rakaat, mengikut riwayat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan kemudian nanti kita akan baca yang Nabi pernah membaca surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, dan juga Qul Huwallahu Ahad bersama dengan Al-Mu'awwizatain. Itu kita nampak pada riwayat 471. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Imran bin Husain, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abu Ayyub, Abdurrahman bin Abza, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa yurwa, dan diriwayatkan juga daripada Abdurrahman bin Abza daripada Nabi SAW. Beginilah telah meriwayatkan sebahagiannya, lalu mereka menyebut dengan Ubay bin Ka'ab, dan ada pada waktu itu yang menyebut tanpa Ubay bin Ka'ab. Itu ringkasan apa yang Imam Nawawi sebutkan. Maka ada riwayat menyebut daripada Ubay bin Ka'ab, ada riwayat menyebut tanpa Ubay bin Ka'ab. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa qad dhahaba qaumun, dan telah memilih pandangan ini sekelompok daripada kalangan ahli ilmu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada mereka kepada hadis ini. Wara'au, dan mereka berpandangan ayyutirar rajul, bahawa hendaklah seseorang itu menunaikan witir bisalasin, dengan 3 rakaat. Berkata Sufyan, in syi'ta, jika mahu maka witirlah kamu dengan 5 rakaat. Jika mahu maka witirlah kamu dengan 3 rakaat. Jika mahu maka witirlah kamu dengan 1 rakaat. Dan dalam mazhab Syafi'i maka ada kesemua pilihan tersebut. Nak 1, 3, 5, 7, 9, 11. Cuma yang afdal dan sekurang-kurang afdal adalah pada waktu itu sebanyak 3 rakaat. Adnal kamal 3 rakaat. Walladhi astahibbu, maka berkata Sufyan, dan yang paling aku suka adalah witir sebanyak 3 rakaat. Dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak dan juga para ulama Kufah. Mereka menyukai pandangan witir itu hanyalah 3 rakaat. Sebab itu Imam Abu Hanifah tak ada witir 1 rakaat. Beliau tidak menolak riwayat tersebut dan ada jawapan untuk riwayat tersebut. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Yaqub at-Talqani qala hadatsana Hammad bin Zaid an Hisham an Muhammad bin Sirin qala kanu yutiruna bi khamsin, adalah mereka para sahabat melakukan witir 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Wa yarawna, dan mereka semua berpandangan kullu dzalika hasana, kesemua itu adalah boleh dan elok. Bab yang ke-8 berkenaan tentang dalil witir 1 rakaat. Ini untuk mazhab Syafi'i. Babu ma jaa, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fil witri bi rakaah, dengan menunjukkan witir itu ada 1 rakaat. Maka boleh 1 rakaat.
Riwayat yang ke-170. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Anas bin Sirin qala sa'altu bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Anas bin Sirin, dia ada Muhammad bin Sirin dan juga ada Anas bin Sirin. Maka daripada Anas bin Sirin, beliau telah berkata, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka aku berkata, utilu fi rak'atail fajar, adakah patut aku solat qabliyah subuh dengan panjang? Utilu, adakah patut aku solat dengan panjang rak'atail fajar, dalam kurungan bermaksud 2 rakaat qabliyah subuh. Faqal, maka berkata Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, adalah solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bentuk masna, 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Wa yutiru bi rak'ah, dan kemudian pada hujung Nabi akan solat witir dengan 1 rakaat. Wa kana yusalli rak'atain, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan 2 rakaat dalam kurungan, tulis dalam kurungan qabliyah subuh. Wal adhanu fi udhunih, dalam keadaan al-adhan di situ gariskan bawahnya, dalam keadaan iqamah, fi udhunih, telah berada di telinga baginda. Maka Nabi SAW solat qabliyah subuh dalam keadaan iqamah telah berada di telinga baginda. Apakah maksud iqamah telah berada di telinga? Lihat kepada Arafah, baris yang keempat daripada bawah. Jumpa tak? Maka gariskan di situ. Gharadul hadis, maksud daripada hadis yang mana iqamah telah berada di telinga sewaktu Nabi solat qabliyah subuh, maka tujuan daripada maksud ini adalah as-sur'atu fi ada'i rak'atail fajar, segeranya Nabi SAW menunaikan solat qabliyah subuh. Maka bila tabi'in tadi tanya, adakah patut aku solat qabliyah subuh dengan panjang? Maka dia kata itu bukan cara Nabi. Nabi kalau solat qabliyah subuh, maka Nabi solat dengan segera dan pendek. Sebab itu dalam riwayat yang lain kita baca, Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Jabir, Fadl bin Abbas, Abu Ayyub, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in. Ra'au, mereka berpandangan, ay yafsilar rajul, hendaklah seseorang itu memisahkan di antara 2 rakaat, wasalisah, dan rakaat yang ketiga. Yutiru, maka hendaklah ditunaikan solat witir birak'ah, dengan 1 rakaat di hujung. Dan inilah pandangan Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq, bahawa boleh untuk menunaikan solat witir dengan kadar 1 rakaat. Bab yang ke-9 berkenaan tentang witir, kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan ma yuqra'u fil witir, apakah bacaan yang patut dibaca sewaktu witir. Maka Nabi tadi kita telah baca Atiyah sini. Maka kita nak baca Nabi SAW pernah baca 9 surah dalam 3 rakaat. Nak pergi mana? Nak naik atas? Tak nak pegang. Naik atas nanti sekejap lagi Habib datang. Okey. Nak jumpa sekejap. Okey, Allahumma salli ala. Okey, bagi salam semua. Assalamualaikum, minta doakan. Kita doakan dia tak berapa sihat. Berapa hari dah tak sihat? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dah 5 hari. Masuk hari yang ke-6. Dia on off. InsyaAllah sihat segera. Okey, dah jom. Okay, pergi naik atas. Pergi main dengan kakak. Okey. Maka apakah yang patut dibaca ketika mana solat witir? Maka dibawakan bab yang khusus berkenaan tentang ini. Hadis yang ke-471. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syarikun an Abi Sa'id an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u, membaca fil witri, dalam solat witir, dengan surah Sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad, fi rak'ah, pada setiap rakaat. Maksudnya rakaat yang pertama Sabbihis, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Dalam riwayat ini hanya qul huwallahu ahad. Adapun al-falaq dan an-nas
ada penambahan dalam riwayat yang lain, riwayat yang berikut. Dan kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Aisyah, Abdul Rahman bin Amzah, daripada Ubay bin Ka'ab. Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya baginda telah membaca pada rakaat yang ketiga bil muawwidzatain dengan al-falaq an-nas wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad. Maka riwayat ini menunjukkan bahawa sunnah juga untuk membaca surah Al-Falaq dan An-Nas bersama dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Walladhi ikhtarahu, dan apa yang telah dipilih oleh majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang selepas daripada mereka, mereka memilih untuk membaca dengan Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Mereka memilih untuk membacanya pada setiap rakaat dengan surah tersebut. Maksudnya rakaat pertama Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas sahaja. Riwayat yang ke-472, wa bi ilayhi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Syahid Al-Basri qala hadatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Husayfin an Abdul Aziz bin Jurayj qala sa'altu Aisyah. Daripada Abdul Aziz bin Jurayj, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, bi ayyi syai'in, dengan surah apakah kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca dalam solat witir. Nabi baca surah apa? Maka menjawab Aisyah, kana yaqra'u fil ula. Maka Nabi telah membaca pada rakaat yang pertama dengan surah Sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat yang kedua dengan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga dengan Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Sementara Abdul Aziz ini adalah ayah kepada Ibnu Jurayj yang merupakan anak murid kepada Atha. Wa Ibnu Jurayj, sementara itu Ibnu Jurayj adalah nama penuhnya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini Yahya bin Sa'id Al-Ansari daripada Amrah, daripada Aisyah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-10 berkenaan tentang pandangan Imam Abu Hanifah bahawa dalam witir adanya kunut sepanjang tahun. Imam Abu Hanifah kata dalam solat witir kunut sepanjang tahun. Imam Syafi'i menyebut kunut dalam witir hanya pada separuh akhir daripada bulan Ramadan. Maka jom kita lihat kepada Arafah pada baris yang ke-247 daripada bawah. Qala Syafi'iyah, jumpa tak? Jumpa ke tak? Semua jumpa ke? Gariskan. Berkata apa Imam Syafi'i, innal kunuta fil witri, sesungguhnya kunut dalam solat witir hanya ada pada nisfi syahr, pada separuh akhir Ramadan. Bermula 16 Ramadan barulah ada kunut dalam witir, kata Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah pula menyebut innal kunuta fis sanati kulliha, sesungguhnya kunut yang mana dalam witir adalah sepanjang tahun. Imam Syafi'i menyebut kunut selepas rukuk, mereka menyebut kunut adalah sebelum rukuk. Masing-masing ada dalil mereka. Maka berkenaan tentang kunut sewaktu witir, wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Buraid bin Abi Maryam an Abil Hawra qala Al-Hasan bin Ali, berkatalah Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat, aquluhunna, yang mana aku baca kalimah-kalimah tersebut dalam solat witir aku. Maka apakah dia? Iaitu doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Maka Nabi SAW ajar kepada cucu baginda Hasan bin Ali tentang doa kunut yang perlu dibaca sewaktu witir. Namun Imam Abu Hanifah kata walaupun kunut ni boleh baca, tapi Imam Abu Hanifah memilih riwayat yang lain yang berkenaan tentang kunut. Beliau memilih riwayat yang lain, yang mana riwayat tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
riwayat tersebut adalah Allahumma inna nasta'inuka, sehinggalah ke habis riwayat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Tirmizi, muka surat 294. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kami tidak mengetahui tentang sanad hadis ini kecuali daripada sanad ini, daripada Abul Hauza As-Sa'di, dan nama Abul Hauza adalah Rabi'ah bin Syaiban, dan kami tidak mengetahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kunut yang lebih baik daripada riwayat ini. Waqtalafa ahlul ilmi, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang kunut sewaktu salat witir. Fara'a, maka berpandangan Abdullah bin Mas'ud bahawa adanya kunut pada waktu witir pada sepanjang tahun. Waqtara, dan telah memilih al-kunut qabla ar-ruku', bahawa kunut itu sunnahnya sebelum rukuk. Dan inilah pandangan sebahagian daripada ahli ilmu, dan inilah pegangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahway, dan sebahagian daripada ahli Kufah, iaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Wa qad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, sesungguhnya Nabi SAW tidak melakukan kunut kecuali hanya pada separuh akhir daripada Ramadan. Dalam kurungan boleh tulis 16 Ramadan ke atas. Wa kana yaqnutu ba'da ar-ruku', dan adalah beliau telah melakukan kunut selepas daripada rukuk. Wa qad dhahaba, dan telah pergi memilih pandangan ini sebahagian daripada ahli ilmu, dan inilah pegangan Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahawa kunut hanya ada pada separuh akhir bulan Ramadan dalam solat witir, sementara subuh sepanjang tahun. Imam Abu Hanifah kata waktu subuh tidak ada kunut. Bab yang ke-11 berkenaan tentang babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang seseorang yanamu yang tertidur anil witri sebelum daripada sempat menunaikan witir, au yansa, ataupun pada waktu itu dia lupa. Apa yang patut dia buat? Dia lupa untuk solat witir, lalu tertidur ataupun terlupa. Bab hadis yang ke-478. Wa bi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an abihi an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama, barang siapa yang tertidur anil witri sebelum sempat menunaikan solat witir, au nasiyahu, ataupun dia lupa, falyusalli idza dzakara, maka hendaklah dia solat witir tersebut apabila dia ingat, wa idza staiqadha, dan apabila dia bangun daripada tidur. Maka adakah witir boleh pada waktu itu disolat di luar waktu? Maka Imam Abu Hanifah kata memang boleh, sebab di sisinya witir adalah wajib. Witir adalah wajib. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh, kalaulah witir tersebut dah menjadi amalan yang berterusan dia buat dan lakukan. Kata Imam Tirmizi pada riwayat 475, wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdullah bin Zaid bin Aslam an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nama, barang siapa yang tertidur an witrihi sebelum sempat menunaikan witir, falyusalli, maka hendaklah dia menunaikan witir idza asbaha, apabila dia bangun pada waktu pagi. Wahadha, kata Imam Tirmizi, riwayat yang kedua ini adalah lebih sahih berbanding daripada riwayat yang pertama. Sami'tu Aba Daud As-Sijsi, kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar daripada Imam Abu Daud yang merupakan penulis kitab Sunan Abu Daud, yang mana nama beliau adalah Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Maka Imam Bukhari menjawab, akhuhu, saudaranya Abdullah bin Zaid adalah lebih baik dan tidak ada sebarang masalah tentangnya. Wasami'tu, dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan aku telah mendengar Muhammad al-Bukhari yazkuru, menyebut berkenaan tentang Ali bin Abdullah, bahawa sesungguhnya Ali bin Abdullah telah didaifkan, bahawa Ali bin Abdullah
telah mendaifkan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dan beliau berkata Abdullah bin Zaid bin Aslam adalah thiqah, adalah dipercayai. Ada dua orang, Abdullah dan Abdul Rahman. Abdullah bagus, tak ada masalah. Abdul Rahman perawi hadis ini yang pada waktu itu ada masalah, para ulama hadis mendaifkan beliau. Dan sungguh telah pergi mengambil pandangan ini sebahagian daripada ahli Kufah. Mereka berkata apabila seseorang itu teringat yang dia belum solat witir, walaupun pada waktu itu matahari telah terbit, yutiru, maka hendaklah dia menunaikan solat witir. Dan inilah juga pandangan Sufyan Ats-Tsauri. Kerana di sisi Imam Abu Hanifah witir adalah wajib, maka bila wajib ada qadanya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Bab yang ke-12 berkenaan tentang segerakan witir ketika mana nak masuknya subuh. Segerakan witir ketika mana nak masuknya subuh. Lihat kepada Arafah pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada baris yang pertama. Maka Ibnu Khuzaimah telah menukilkan dalam sahihnya dengan sanad yang kuat bahawa Nabi SAW yutiru, melakukan witir setelah subuh. Maka kata Ibnu Khuzaimah, maksud subuh yang ada dalam riwayat adalah subuh kadzib. Waktu subuh ni ada dua. Waktu satu subuh kadzib, nampak macam dah masuk subuh tapi sebenarnya belum. Dan yang kedua adalah subuh yang benar-benar dah masuk, iaitu subuh sadiq. Maka kalaulah kita nampak dalam riwayat yang Nabi solat witir ketika mana waktu selepas subuh, maka maksudnya adalah subuh kadzib. Belum lagi waktu subuh yang sebenar. Nampak macam dah subuh, tapi pada waktu itu belum lagi subuh. Para ulama panggil dengan istilah subuh kadzib. Tapi kalaulah dah masuk waktu subuh yang betul-betul, maka Nabi SAW tidak lagi solat fardu, Nabi tidak lagi solat witir kecuali ketika mana matahari dah terbit, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala hadatsana Ubaidullah an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru as-subha, segerakanlah ketika mana masuknya subuh, bil witri, dengan menunaikan witir. Berkata, maksudnya bila dah dekat nak subuh, cepat-cepat solat witir. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bi ilai qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru qabla an tasbihu, witirlah segera sebelum datangnya waktu subuh. Riwayat yang ke-478. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ibnu Jurayj an Sulaiman bin Musa an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, idza tala'al fajr, bila terbitnya waktu subuh, faqad dhahaba kullu salatil lail, maka habislah waktu semua solat malam. Wal witr, termasuklah witir. Fa'autiru, maka hendaklah kamu menunaikan witir sebelum masuknya waktu subuh, sebelum terbitnya waktu subuh. Hadis yang ke-479. Waruya, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, tidak ada lagi witir selepas daripada solat subuh. Tidak ada witir selepas daripada solat subuh yang secara tunai. Adapun qada, maka boleh buat selepas matahari terbit. Dan inilah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi, dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Mereka berpandangan tidak ada witir selepas daripada solat fardu subuh. Bab yang ke-13 berkenaan tentang sabdaan Nabi tidak ada dua witir dalam satu malam. Apakah maksud tak ada dua witir dalam satu malam? Kita akan sambung kejap lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.